Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai satu sistem yaitu Digital Document Management System 2.0 ataupun ringkasnya DDMS 2.0. Sebelum saya berkongsi berkenaan sistem DDMS ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya ialah Karmil Menggat, jawatan penolong pengarah kanan di Seksyen Pembangunan ICT Mampu Sabah, dan alamat email saya seperti tertera di skrin adalah karmil@mampu.gov.my. Berikut merupakan isi kandungan kalimat perkongsian yang saya akan sampaikan pada hari ini. Itu latar belakang, pengenalan, objektif dan faedah, punca kuasa, ciri-ciri sistem, pelaksanaan, dan peluasan. Definisi rekod awam. Apa itu rekod awam? Tuan-tuan dan puan-puan, menurut Akta Arkiv Negara 2003, Akta 629, rekod awam itu artinya rekod yang diterima secara rasmi atau yang dikeluarkan oleh mana-mana pejabat awam bagi perjalanan hal ehwalnya atau oleh mana-mana pehidmat awam atau pekerja pejabat awam dalam perjalanan tugas rasminya, dan termasuk rekod mana-mana perusahaan kerajaan. Berikut merupakan antara isu pengurusan rekod yang sering berlaku di agensi-agensi kerajaan. Yang pertama sekali adalah penggunaan kertas yang tinggi. Saya pasti di agensi tuan-tuan dan puan-puan juga isu ini sering berlaku. Yang seterusnya adalah kehilangan memori institusi. Di sini kita berikan satu contoh, yaitu isu Pulau Batu Putih yang melibatkan Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Singapura. Yang seterusnya adalah penggunaan ruang penyimpanan. Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan file secara manual memerlukan penggunaan ruang penyimpanan yang besar, dan masalah ini sering dihadapi oleh mana-mana agensi kerajaan. Terusnya juga isu dari segi pengurusan rekod yang sering kita hadapi adalah masa untuk capaian rekod yang lama, di mana apabila kita ingin mencari sesuatu file, maka kita memerlukan masa yang lama untuk mendapatkan file tersebut. Terusnya adalah dari segi kelestarian rekod itu sendiri. Apa itu DDMS? DDMS merupakan satu pengurusan rekod rasmi kerajaan secara elektronik, mengikut kitaran hayat bermula dari pewujudan, penyimpanan, penyelenggaraan, dan pelupusan. Antara objektif sistem DDMS ialah untuk meningkatkan kecekapan capaian kepada maklumat dan ketulusan pentadbiran. Seterusnya adalah untuk meningkatkan kawalan ke atas pengurusan rekod sektor awam secara lebih sistematik, memelihara memori institusi negara, dan meningkatkan sistem penyampaian kerajaan. Berikut adalah faedah dalam pengurusan rekod. Sekiranya agensi tuan-tuan menggunakan sistem DDMS. Yang pertama sekali adalah kawalan ke atas kandungan, struktur, dan konteks rekod, di mana tiada pindaan boleh dibuat oleh pengguna ke atas rekod dan jejak audit yang tepat. Seterusnya adalah perkongsian maklumat dan pusat sumber sektor awam, di mana sistem DDMS ini memberikan rekod boleh dikongsi bersama oleh pegawai-pegawai dalam sesuatu agensi berdasarkan kawalan capaian yang telah ditetapkan. Sistem ini juga menyokong inisiatif ICT hijau kerajaan, dan sistem ini juga memelihara memori institusi sektor awam, di mana setiap rekod yang menjelaskan keputusan, arahan, dan pengurusan kepimpinan dikekalkan sebagai
memori institusi jabatan. Khususnya dari segi ketulusan perkhidmatan, di mana setiap arahan dapat diminitkan dengan lebih tulus dan lebih terbuka, dan sudah tentu dari segi capaian rekod adalah lebih cepat. Ini adalah punca kuasa ataupun mesyuarat jawatan kuasa yang telah menetapkan pelaksanaan DDMS ini bermula pada tahun 2007, yaitu mesyuarat jawatan kuasa IT dan Internet Kerajaan atau JITIK. Seterusnya pada tahun 2011 mesyuarat jawatan kuasa pemandu NKEA CCI, dan juga pada tahun 2015 yaitu mesyuarat jawatan kuasa pemandu NKEA CCI pembangunan DDMS untuk keselamatan rekod pelaksanaan yang lebih rendah. Berikut merupakan kronologi pembangunan dan pelaksanaan sistem DDMS, di mana tahun 2012 sistem ini telah mula dibangunkan di bawah projek NKEA CCI PP 6 e-Government. Khususnya pada tahun 2014 sistem telah dilaksanakan oleh Mampu dan juga Pemandu selaku agensi perintis, dan pada tahun 2015 sistem ini telah diperluaskan ke 29 kementerian, jabatan dan juga agensi. Dan pada tahun 2016 sistem ini telah ditambah baik dengan penambaikan sistem dan seterusnya migrasi ke DDMS 2.0. Oke, berikut merupakan antara ciri-ciri sistem DDMS. Mematuhi Akta Hakim Negara 2003, mematuhi Keliling Perkhidmatan Bilangan 5 2007, mematuhi MS-ISO 16175, mematuhi Akta Rahasia Rasmi 1972, Arahan Keselamatan. Selain itu, sistem ini juga dilaksanakan secara berpusat melalui cloud computing, capaian 24x7. Selain itu, sistem ini juga boleh dicapai melalui berbagai platform dan juga melibatkan rekod rasmi dan rekod terperingkat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, sistem ini telah dibangunkan dengan kerjasama Mampu, Hakim Negara Malaysia dan juga pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan. Seterusnya, dari segi keselamatan sistem DDMS itu sendiri, di mana ianya telah diambil kira dari segi kawalan capaian rekod, melibatkan agensi, kumpulan ataupun individu. Sistem ini juga mempunyai fungsi audit trail. Selain itu, dari segi data dalam sistem ini telah dilaksanakan encryption, mirroring disk, dan juga read-only bagi pengguna-pengguna tertentu. Sistem ini juga mempunyai Disaster Recovery Center, di mana ia mempunyai kemudahan segi primary site dan juga secondary site, dan juga high availability. Antara kawalan tambahan bagi pengendalian maklumat rahasia rasmi, yang pertamanya adalah second factor authentication ataupun one-time password untuk capaian maklumat rahasia rasmi. Yang keduanya adalah pengimbas berdaftar sahaja dan teknologi web scan. Yang ketiga, penjanaan hash value untuk merekod maklumat asal. Seterusnya adalah penyulitan data bila download dan authentication untuk membuka. Itu juga sistem ini mempunyai ciri kawalan tambahan, yaitu watermark untuk preview dan cetakan. Terusnya dari segi kawalan download dan cetakan. Berikut merupakan gambar raja untuk aliran proses secara keseluruhan dalam sistem DDMS, di mana
Kita lihat di sini, agensi sektor awam akan melaksanakan penawanan rekod ke dalam sistem DDMS. Tidak kira sama ada rekod tersebut di dokumen elektronik ataupun dalam bentuk email ataupun surat dan memo, borang-borang, dan apa juga dokumen rasmi yang diimbas. Kaedah penawanan rekod adalah menggunakan scanner, imbasan. Itu juga dalam Outlook dan Office, di mana kita ada fungsi add-in. Apabila rekod-rekod tersebut telah ditawan ke dalam sistem DDMS, maka ia akan disimpan di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) di Putrajaya. Dan apabila tuan-tuan atau puan ingin mencapai semula rekod tersebut, maka tuan-tuan dan puan-puan hanya memerlukan akses internet, login ke dalam sistem DDMS, dan bolehlah muat turun rekod-rekod ataupun dokumen rasmi yang berkaitan yang ingin tuan-tuan dan puan-puan capai. Seterusnya, berikut adalah antara prasyarat pelaksanaan DDMS. Sebelum agensi tuan-tuan dan puan-puan mula melaksanakan sistem DDMS, beberapa perkara perlu diambil kira. Antaranya dari segi penyediaan klasifikasi file standard, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2007. Dan yang keduanya adalah jadwal pelupusan rekod mengikut Section 27 Akta Aktif Negara 2003, Akta 269. Yang seterusnya, jawatan kuasa pengurusan rekod di kementerian ataupun agensi. Agensi tuan-tuan dan puan-puan perlulah menyediakan satu dasar dan panduan pengurusan rekod. Juga tata cara pengurusan rekod dengan penggunaan aplikasi DDMS. Dan yang ketiga adalah pewujudan seksyen pengurusan rekod. Sekiranya perjawatan dan peralatan di agensi tuan-tuan puan mencukupi. Seterusnya, dari segi prasyarat ketersediaan peralatan di agensi tuan-tuan dan puan-puan, antaranya adalah spesifikasi mesin pengimbas atau scanner, di mana spesifikasi minimum adalah seperti yang dinyatakan di slide, menyokong support twin compliant drivers, 300 dpi optical resolution, dan 20 ppm. Bagi spesifikasi PC ataupun notebook, sekurang-kurangnya 4 GB RAM, OS Windows 7 dan ke atas. Dan akhir sekali, dari segi penetapan peranan pengguna, agensi tuan-tuan dan puan-puan perlulah menetapkan peranan pengguna sebelum mula melaksanakan DDMS. Antara peranan-peranan pengguna yang perlu ditetapkan adalah Records Manager ataupun pegawai rekod jabatan. Seterusnya adalah agensi admin ataupun tadbir sistem. Yang ketiga adalah end user ataupun pengguna biasa, dan juga information worker ataupun kerana file. Jadual berikut merupakan aktiviti pelaksanaan DDMS 2.0 melibatkan agensi dan juga mampu serta aktif negara. Secara ringkasnya, pelaksanaan DDMS ini akan dimulakan dengan mesyuarat kick-off untuk persetujuan antara mampu dan juga hakim dan juga agensi pelaksana. Seterusnya,
Aktiviti yang kedua adalah proses penyediaan template data klasifikasi file dan profil pengguna. Dan setelah itu, maka latihan penggunaan sistem akan dilaksanakan bagi semua kategori pengguna. Bila latihan penggunaan sistem sudah selesai dilaksanakan, maka agensi telah bersedia untuk go live untuk melaksanakan sistem DDMS. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin berkongsi sedikit mengenai struktur klasifikasi file bagaimana yang telah ditetapkan oleh Arkiv Negara Malaysia. Di bawah klasifikasi file terdapat 4 kategori utama, yaitu yang pertama sekali adalah fungsi, di mana fungsi itu adalah tanggung jawab utama atau khusus yang dilaksanakan oleh sesebuah pejabat awam dalam mencapai objektif penubuhannya. Juga dikenali sebagai perkhidmatan teras sesuatu agensi. Kategori yang kedua ataupun lapisan yang kedua dalam struktur klasifikasi file adalah activity. Itu kegiatan yang dilaksanakan oleh sesebuah pejabat awam dalam mencapai khusus penubuhannya. Yang ketiga adalah sub-activity, di mana kegiatan-kegiatan khusus yang dilaksanakan di bawah activity, dan seterusnya adalah transaksi. Itu adalah file-file dengan tajuk khusus di bawah sub-activity. Berikut adalah contoh struktur klasifikasi file, di mana fungsi adalah berada di atas sekali, yaitu kod 500, pengurusan sumber manusia, dan seterusnya adalah perkhidmatan, dan di bawah perkhidmatan itu kita ada skim perkhidmatan, sub-activity, dan yang keempat adalah transaksi ataupun file itu sendiri. Itu file skim perkhidmatan pegawai teknologi maklumat. Dalam melaksanakan apa sahaja sistem ICT, sudah tentu kita punya beberapa faktor yang akan menyokong ke arah kejayaan pelaksanaan sistem-sistem tersebut. Begitu juga dengan sistem-sistem DDMS, di mana sudah pasti yang pertama sekali adalah prasyarat dari segi penyediaan klasifikasi file dan jadwal pelupusan rekod. Suatu agensi itu perlu disediakan terlebih dahulu dan perlu diluluskan oleh Arkiv Negara Malaysia sebelum agensi tersebut melaksanakan sistem DDMS. Dan yang keduanya adalah komitmen kementerian atau agensi, di mana komitmen agensi adalah sangat perlu agar pelaksanaan DDMS di agensi dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan yang ketiga adalah dari segi pengurusan perubahan, di mana apabila kita menggunakan sesuatu sistem yang baru, melaksanakan sesuatu sistem yang baru, maka kita perlu melaksanakan pengurusan perubahan ke atas keseluruhan warga organisasi, warga agensi, agar semua dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah laman utama sistem DDMS. Alamat pautannya adalah ddms.malaysia.gov.my. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah melaksanakan DDMS akan diberikan username dan juga password. Ini pula adalah
paparan sistem DDMS di laman utama ataupun dashboard. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut, maka tuan-tuan dan puan-puan diperlukan untuk menghubungi pihak kami Mampu Sabah. Itu boleh berhubung dengan saya sendiri di talian 088 488 200 ataupun 088 488 208 ataupun melalui alamat email saya kadmil@mampu.gob.my. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menghubungi ataupun berhubung dengan pasukan projek DDMS di Pejabat Mampu melalui alamat email ddms 2.0@mampu.gob.my. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini berkenaan Digital Document Management System 2.0. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih.